أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Fadil Tuan Imam, para alim ulama, seluruh barisan para kepimpinan Masjid Al-Badar, para pegawai, seluruh para kepimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya, sama-sama kita merafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia, kasih sayang serta inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, dapatlah sama-sama kita pada malam ini bertemu dan bersua, berhimpun dan berkumpul di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan dijadikan amal salih yang kita lakukan yang nilainya itu tidak seberapa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan yang demikian itu sebab kita mendapat rahmat dan keampunan serta syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada malam ni, seperti biasa, Jumaat minggu keempat, kita menggunakan kitab Nasihat Pelembut Hati, himpunan 40 nasihat waliku yang soleh. Jadi insya-Allah pada malam ni kita berada pada nasihat yang ke-7. Nasihat yang akan kita baca pada malam ini, nasihat yang bertajuk Allah adalah sebaik-baik teman. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik teman. Sewaktu kita susah, Allah Subhanahu wa ta'ala ada bersama dengan kita. Sewaktu kita perlukan pertolongan, Allah Subhanahu wa ta'ala ada bersama dengan kita. Mengapakah dia sebaik-baik teman? Sebab dia tidak pernah binasa dan tidak pernah hilang. Dia akan tetap ada.
Dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tetap kekal wajah, yakni zat Allah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Ayat ini merupakan dalil bagi sifat baqa Allah Subhanahu wa taala. Sifat baqa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar sifat 20, wajib bagi Allah bersifat dengan qidam. Adanya itu tidak ada mula. Kenapa adanya Allah tidak ada mula? Kerana dialah Allah yang menciptakan setiap sesuatu yang bermula. Setiap sesuatu yang bermula itu adalah ciptaannya Allah. Maka mana mungkin Allah Ta'ala ada setelah ada makhluk ciptaannya? Tak mungkin. Allah kena ada dahulu, barulah ada makhluk ciptaannya. Jadi siapa yang ciptakan Allah? Baik. Jadi hukum akal mengatakan tidak ada siapa boleh ciptakan Allah, sebab dia akan pergi kepada ad-daur wa tasalsul. Ad-daur wa tasalsul. Sebagai contoh, kalau saya tanya, pakcik, telur dengan ayam mana dulu? Pakcik, telur dengan ayam mana dulu? Telur dulu, pakcik kata. Telur mai pada mana? Ayam. Ayam dari mana? Telur. Telur dari mana? Ayam. Ayam dari mana? Kita sembang macam tu bagi cukup 5 minit. Dia takkan habis. Jadi itu ad-daur wa tasalsul ni adalah mustahil bagi akal, tak boleh terima. Dia mesti ada penghujung. Kalau orang ada fikir Tuhannya Allah Ta'ala ni ada yang menciptakan dia, kita tanya balik, siapa yang menciptakan dia? Ada Tuhan lain. Okey, siapa Tuhan lain yang menciptakan Tuhan yang menciptakan dia? Ada Tuhan lain. Sampai bila? Dia kena ada penghujung. Maka itu dalil aqli. Hukum aqli mengatakan tak boleh ada Tuhan selain daripada Allah yang menciptakan. Tak ada. Maka Tuhan itu ada, dan adanya itu tidak ada mula. Dalil naqli dari mana? Ni wa yabqa. Itu pada sudut apa tu? Tu ilmu berkenaan dengan qidam. Maka bila ada qidam, kena ada juga baqa. Mana boleh kita dah menafikan segala sifat kekurangan bagi Allah, tiba-tiba kita kata Allah Ta'ala ni ada akhir pula. Allah Ta'ala menciptakan setiap sesuatu yang mempunyai akhir dan yang tidak mempunyai akhir. Dialah Allah yang menciptakan sesuatu yang mempunyai akhir dan yang tidak ada akhir. Sebagai contoh, yang ada akhir ni siapa? Kita pada dalam zaman dunia. Dunia kita ada pengakhiran kita. Hakikatnya sebenarnya kita pun tak berakhir juga. Walaupun kita ada nafas terakhir, hari terakhir, tapi kita akan hidup setelah tu. Hanya perpindahan alam sahaja. Lepas tu kita akan hidup sampai bila-bila. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Makhluk Allah yang tidak ada akhirnya apa dia? Syurga dan neraka. Syurga dan neraka tidak ada akhir. Khalidina fiha abada. Kekal mereka di dalamnya itu selama-lamanya. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak boleh fikir akal, pakcik. Yang kata selama-lamanya tu sampai bila? Boleh fikir akal ya? Syurga ni sampai bila-bila. Okey, sampai bila-bila tu sampai bila? Sampai bila-bila.
Oh, sampai bila-bila tu berapa tahun? Tak ada tahun sampai bila-bila. Yalah sampai bila-bila. Sampai bila? Tak boleh fikir. Kita fikir akan gila. Yang kata syurga neraka ni pun tidak ada akhir. Bagaimana Tuhan yang menciptakan syurga neraka ada akhir? Orang yang ciptakan laptop ataupun kalkulator, dia kena lebih cerdik dari kalkulator baru dia boleh buat. Mengira pun tak pandai, boleh ciptakan kalkulator. Ini sesuatu yang mustahil. Mesti pencipta itu lebih hebat daripada yang dicipta. Maka syurga dan neraka pun tidak ada akhir. Allah lebih layak untuk tidak ada akhir. Jadi subhanallah, ini dalil naqli kekalnya Allah itu tidak ada pengakhiran. Tidak ada pengakhiran. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam ayat lain Allah sebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan permintaanmu. Ini kita akan bahas satu persatu insya-Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala sebut, ana 'inda zanni 'abdi bi. Aku sentiasa bersama dengan sangkaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku bersamanya ketika mana dia menyebut namaku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia mengingatiku secara bersendirian, aku pun mengingatinya secara bersendirian. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Apabila dia mengingatiku dalam suatu perkumpulan ramai, akan ku ingat kepadanya dalam perkumpulan ramai bahkan lebih baik daripada kumpulannya. Baik, berbalik kita kepada nasihat kita. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik teman. Kita ada kawan baik tak? Semua kita ada rakan karib, rakan yang paling kancing dengan kita. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, kita semua ada kawan yang paling kancing dengan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kata kawan baik ni, waktu mana kita hadapi apa-apa sahaja ujian ataupun masalah. Contoh naik kereta, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, tiba-tiba tayar kereta pancit ataupun kereta mampuih tengah jalan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kepala kita ni, aku nak minta tolong dekat siapa sekarang ni? Kalau dekat highway tu, kita boleh telefon, boleh call plus untuk datang. Tapi ni dekat kampung Cerok mana ni, tengah-tengah malam ni, nak cari siapa? Fikir fulan bin fulan, kawan ni tak boleh tolong aku. Fulan bin fulan B, kawan ni tak boleh tolong aku. Punya fikir siapa hak boleh tolong kita ni? Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kawan baik ni, dia akan boleh tolong kita. Dia mesti boleh tolong kita. Tapi sekali-sekala dia juga tak mampu tolong kita. Ada beberapa masa dia tak boleh tolong kita. Dia sibuk, dia letih, dia tenat, dia penat, ataupun dia berada di luar negara, ataupun dia ada urusan lain yang lebih penting. Dia tak boleh tolong kita. Walaupun hari tu dia boleh tolong kita, boleh jadi hari lain dia tak boleh tolong kita. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Yang kata teman ataupun kawan baik kita ni, ya, kawan lain, teman lain. Kawan ni semua kawan, tapi teman kita ni orang yang rapat dengan kita, yang boleh tolong kita. Jadi kawan ni dia ada waktu-waktu dia tak boleh tolong kita, tetapi di sana ada Tuhan yang dia merupakan teman baik bagi kita semua. Dia tak pernah tinggal kita. Waktu kita susah, dia mesti tolong kita. Allah sebut apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang pertama, sebab yang kata Tuhan ni dia kekal. Dia tak pernah
la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak mengantuk, tidak tidur. Kawan kita ni ada satu masa dia sakit, dia letih sebagainya, dia tak boleh tolong kita. Yang kata Allah, dia mesti boleh tolong kita. Dan kata Allah bacina, berdoalah kepadaku akan ku perkenan doamu. Allah sebut astajib, fi'il mudhari' disukunkan dalam kaedah tafsir memberi makna pasti. Pasti Allah akan tolong. Sebahagian kita ni subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, dia selalu menjadikan doa itu adalah senjata terakhir. Yang kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Yang kata doa itu adalah perisai ataupun senjata bagi orang beriman. Tapi malangnya kita menjadikan senjata itu senjata yang terakhir. Dia tanya si Fulan bin Fulan, siapa boleh tolong dia? Kawan tu kata tak boleh. Sebab apa? Anak dia sakit. Tanya orang kedua pula, boleh tak tolong saya? Orang kedua kata saya pun tak boleh. Pasal apa? Bini nak bersalin. Tanya Fulan yang ketiga, boleh tolong saya? Tak boleh. Sebab apa? Saya duduk rumah mak mertua. Seorang, tak ada siapa. Baru kita nak berdoa, ya Allah Tuhanku, pemudahkan urusanku, bagilah siapa-siapa tolong aku. Last sekali dia menjadikan doa itu sebagai senjata. Rugilah. Nah, apa pandangan kita kalau kita berdepan dengan seekor singa, dia duduk depan kita? Senjata kita apa dia, Pak Long? Pedang. Lagi anak panah. Lagi pistol senapang. Tengok-tengok dia terekam kita, baru kita nak guna senjata kita. Senjata itu tidak ada kualiti dan tidak ada nilai pada saat tu. Allah nak waktu mana kita kena musibah tu panggil, sebut nama dia dulu. Allah ajak kita apa? Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kena musibah, hak Nabi kata as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Yang kata sabar ni adalah ketika terkena pukulan pertama tu kita sabar, itulah sabar. Ada orang dia geram dekat orang ni, dia geram dekat Fulan bin Fulan, dia gaduh, dia tumbuk, dia sepak, dia terajang, dia pijak. Lepas tu dia kata, aku sabar dengan hang ni. Hang jaga, aku sabar dengan hang ni. Pak Long, kawan tu separuh mati lah, baru dia kata sabar. Dia yang kata sabar ni waktu nak buat tu sabar. Waktu kematian orang yang dia sayang, sabar. Waktu kena ujian yang berat, sabar. Ni bukan dah hancurkan pintu, bagi jatuh barang-barang daripada rumah, lepas tu mengamuk-ngamuk, sepak ni. Sabar. Tu bukan sabar. Kata Nabi, as-sabru innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Sabar tu waktu kena, pum, sabar. Itulah sabar. Sebab satu orang perempuan, dia kata waktu mana Nabi lalu, waktu tu dia kematian anak yang paling dia sayang. Cukup sayang dia kepada anak tadi. Anak dia mati, dia duduk dekat perkuburan tadi, dia menangis, meratap, menangis. Nabi pun sebut kepadanya, sabar. Ya, Nabi bagi nasihat kepada dia, sabar. Dia tak tengok siapa dia cakap belakang dia. Dia kata apa kat Nabi? Dia kata, kau tak tahu apa yang aku rasa. Kau tak tahu apa yang aku rasa. Lalu Nabi pun tak apalah, dah nasihat dah. Dia tak mau dengar. Nabi pun pergi. Sahabat kata, hai Fulana, kau tahu siapa nasihat kat kau yang kau tak tengok muka dia tadi? Tu Nabi tu. Dia kata, betul ke? Ya Allah, silapnya aku. Dia pun pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya minta maaf tadi, saya tak tahu kata itu kamu. Nabi kata, sabar kamu itu bukan sabar. Yang kata sabar waktu kena ujian, waktu ditimpa apa-apa sahaja musibah, sabar, itulah sabar. Saya nak sebut dia apa ni? Saya nak sebut doa itu kita kena jadikan senjata yang utama. Kata Sayyidina Umar, aku tidak takut untuk kalau doaku itu tidak diterima Allah. Sebab dia yakin mesti Allah terima. Tapi yang aku takut,
Allah tidak bukakan hatiku untuk berdoa, sedangkan hajatku itu begitulah banyak. Cina, hajat kita banyak. Hajat kita cukup banyak. Ya Allah, murahkan rezeki. Ya Allah, matikan aku dalam Islam. Ya Allah, sihatkan tubuh badanku. Ya Allah, sihatkan tu aku, sihatkan nek aku, sihatkan kawan aku, sihatkan sepupu aku, sihatkan dua pupu aku. Ya Allah, murahkan rezeki adik-beradik aku. Ya Allah, murahkan rezeki kawan aku. Ya Allah, anakku periksa SPM, mudahkan dia. Ya Allah, bagi dia cerdik. Kalau kita doa ni 2 jam tak habis. Tapi malangnya kita doa pun halai balai Allah. Kita doa pun halai balai. Tok Imam angkat tangan, kita tak tangan atas paha, kita tekan handset kita sebagainya. Apa makna tak tangan atas paha tu? Wahai Tuhan, kalau kau nak bagi, bagilah. Tak mau bagi pun tak apa. Tu makna dia. Kalau betul dia nak, dia akan angkat tangan betul-betul. Ud'uni, kata Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Doalah kepada Allah dengan penuh kerendahan hati dan takut kepada Allah. Doa dengan penuh khusyuk makna ayat ni. Tapi malang kita macam tu, jadikan doa yang last sekali. Sedangkan Allah itu adalah teman setia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang kita, bila kita berdoa pada Allah, kita kata, pasal apa Tuhan tak berkenan doa aku? Doa lama dah bagi naik pangkat, tak naik-naik lagi. Pasal apa Tuhan tak berkenan doa aku? Doa lama dah bagi sihat, tak sihat-sihat. Allah Ta'ala ni, dia mesti berkenan doa kita. Dan cara dia berkenan itu 4 cara. 4 cara. 4 cara Allah perkenankan doa kita. Yang pertama, bila kita minta pada Allah, Allah bagi tauhid. Tuhan, aku miskin, bagilah aku kaya. Tengok-tengok esok bos naikkan gaji kita, bagi bonus. Ya Allah Tuhan, bil rumah aku tak bayar lagi, bila boleh bayar Tuhan, murahkan rezekiku. Tengok-tengok dekat bank, masuk RM500 BRIM. Lah ni bukan BRIM, saya tak tahu nama apa. Contoh, ya Allah Tuhanku, aku nak kahwin, murahkanlah, pemudahkanlah urusanku. Mak bagi tahu, hang tak berkenan kat jiran sebelah rumah tu, dia tu kada orang itu. Kita tengok-tengok, oh berkenan lah mak, makbul lah tu juga. Nak cerita, kata pertama hak kita minta tu Allah Ta'ala bagi terus. Tapi kita jangan merasa senang sangat kalau asal doa Allah bagi. Asal doa Allah bagi, jangan kita rasa senang sangat. Sebab Imam Ibn Athaillah, dia sebut satu kata-kata yang sangat menakutkan. Dia kata, orang yang asal doa Allah bagi, asal doa Allah bagi, asal Allah bagi dia doa, orang macam ni takut-takut Allah nak percepatkan, kabulkan doanya itu sebab Allah tak mau dengar suara dia. Ada orang macam tu. Tuhan aku nak tu, Tuhan, Allah bagi. Tuhan aku nak tu, Tuhan, Allah bagi. Di sana ada orang yang Allah suka mendengar rayuan dia, rintihan dia. Doa lama dah tak makbul, maka Allah suka dengar rintihan dia. Takut bila Allah bagi, dia tak minta dah. Sedangkan Allah suka dengan suara yang lunak itu memohon kepada Allah. Yang pertama, memang Allah akan bagi terus. Yang kedua, Allah bagi tapi lambat. Hak ni hak kita jam. Kita kata Allah Ta'ala tak bagi, Allah bagi tapi lambat. Mesti bagi, mesti bagi. Sebab apa dia bagi lambat? Sebab dia berikan kepada kita bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita perlukan. Dia bagi kat kita bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita perlukan. Saya bagi contoh. Satu orang anak mai, ayah, awak umur berapa budak ni? Umur 9 tahun. Ayah cek sukalah dekat perempuan kelas cek tu.
rasa nak kahwin dengan dia. Umur makcik 9 tahun. Makcik nak bagi tak? Agak-agak kita kalau ada anak 9 tahun minta nak kahwin, dalam satu video tu budak umur 3 tahun teriak. Oh, pasal apa teriak? Mak tanya, "Mak nak kahwin, mak nak kahwin." Berapa tahun? 3 tahun. Pak Long nak bagi ke? Dia nak, tapi dia tak perlukan lagi. Bahkan kalau bagi mudarat. Dia kan reti apa? Han nak cari nafkah lagu mana, han nak kerja apa, mengaji pun tak tahu mana, kan? Ilmu pun tak ada, kencing pun tak lurus, bahasa orang tua-tua. Budak tu kata, "Mak, cik nak tolong mak masak." Umur 4 tahun. Nak masak macam mana umur 4 tahun ni? "Mak, cik nak main pisau boleh tak?" Macam mak duk main dekat dapur. Kita tak bagi sebab kita tahu kalau kita bagi akan mudarat. Allah tahu tentang kita. Kita minta dan minta tak dapat sebab Allah tahu apa kita perlu. Kalau dia bagi waktu tu mudarat. Ya Allah Tuhan, bagi aku kaya, bagi aku kaya. Duk minta kaya tapi iman tak kuat. Cuba bayang kalau Allah bagi kaya, maklum nah. Tengok dalam bank, tengok malam doa main tahajud teriak minta kaya. Minta kaya. Bangun pagi tekan dekat akaun bank, ada berapa? 10 juta. 10 juta maklum. Agak-agak lah kalau dalam bank ada 10 juta. Nak main duk ke kuliah maghrib ni? Main duk sejam ngangor ustaz cerita pom tak tahu. Masuk tajuk tu, masuk tajuk ni. Mai ustaz ni ustaz muda, mai ustaz ni ustaz cengeng, mai ustaz ni ustaz pelan. Duk ngangor, kata rugi aku main. Kalau aku sembang bab bisnes, bab tender, duit tu lebih beranak-ranak apa tu. Aku sembang benda lain berkenaan dengan bisnes, 1 jam aku duduk dalam tazkirah ni, apa aku dapat? Pahala, mana tak nampak pun pahala. Ilmu, masuk dengar tazkirah lupa buku tak bawa. Contoh, bukan kat sini. Contoh lain. Maknanya apa dia? Allah Ta'ala tak bagi. Sebab bila dapat, iman kita belum kuat, kekuatan kita waktu tu masih belum ada, kita akan lemah. Sebab para sahabat Nabi sebut dah. Sahabat Nabi kata, kami ketika diuji dengan kemiskinan, kami mampu mengharunginya. Tapi ketika kami diuji dengan kekayaan, ramai di kalangan kami yang tak mampu. Sebab orang miskin ni, dia hanya fikir untuk mencari harta, tapi dia tidak terlampau cintakan harta. Orang kaya, dia pun fikir cara nak menambahkan harta, betul tak? Kau orang kaya kata cukup dah duit banyak ni, nak kurangkan sikit lah, bagi kurang-kurang. Dia akan tambah. Yang kedua, dia terlampau cintakan harta. Wa tuhibbunal mal hubban jamma. Kamu benar-benar cintakan harta yang terlampau cinta. Cinta bukan biasa-biasa, terlampau cinta. Maka yang kedua, Allah Ta'ala bagi lambat. Sebab apa? Sebab dia kesian dekat kita. Duk minta doa lama dah, ya Allah Tuhan, sakit aku ni bila lah nak lega. Bagi lega Tuhanku. Tuhan tahu kalau dia bagi lega dekat kita waktu tu, kalau dia bagi lega penyakit kita waktu tu, mudarat akan besar menghadapi kita. Dia tahu. Tu yang dia tak bagi. Bila sihat-sihat, tengok-tengok, apa dia? Duk gaduh dengan orang tu pula. Allah Ta'ala sengaja tak bagi. Sebab dia tahu apa yang kita perlukan. Sebab kalau dia bagi kita sihat, waktu tu dosa kita itu akan bertambah dan bertambah. Tapi kita sakit, turun, kurang dan berkurang. Yang ketiga, Allah Ta'ala beri kepada kita, kita zalunah, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jadi yang ketiga, Allah Ta'ala berikan kepada kita apa yang kita doa itu dengan cara dia selamatkan kita daripada musibah. Dia selamatkan kita daripada musibah. Kita doa lama dah kepada Allah untuk diberikan itu dan ini. Tengok-tengok Allah tak bagi pun sejak sekian lama. Satu hari subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Tengok-tengok kawak, na'udzubillah min zalik, masuk ke dalam rumah kita. Na'udzubillah min zalik. Sepatutnya dia nak ambil dah duit-duit, harta, gelang mah, rantai mah tu dia nak ambil dah. Tapi kita terjaga. Allah kejutkan kita. Dan dia pun lari, selamat harta kita. Allah selamatkan kita dari musibah. Naik kereta, macam mana ada hujan hari tu, bawa kereta, tengok-tengok tak nampak, terlangkap lopak, masuk dalam lopak, terpusing tayar. Bahkan waktu tu hujan pula, masuk lopak pula, terlangkap divider, 3 orang mati, seorang tak mati. Rupa-rupanya seorang tu orang yang selalu berdoa, tapi Allah tak perkenankan doa dia. Hari tu Allah selamatkan dia. Kita nak pilih hak mana? Berdoa Allah bagi, waktu ujian tu kita mati, ataupun doa tak dimakbulkan Allah tapi kita sentiasa dipanjangkan umur dalam kesihatan dan kebaikan, kita akan pilih yang kedua. Dan yang keempat, Allah Ta'ala simpankan doa kita tu, doa daripada kecil, daripada muda sampai ke tua. Ternyata Allah tak bagi satu pun kat kita. Tapi waktu lepas daripada mati, kita duduk di padang mahsyar, tengok-tengok kita terlihat pahala kita cukup banyak. 3, 4, 5 buah bukit, itulah umpama pahala kita. Kita pun sebut kepada Allah, ya Allah, ini amalan apa wahai Tuhan? Aku tak pernah buat pun amalan sebesar ini. Maka kata Allah, itulah doa yang kau sentiasa berdoa dan tidak dimakbulkan olehku, tidak diberikan olehku. Sebab Allah tahu, kalau Allah beri, pada hari kiamat kita akan jadi orang yang terlampau miskin. Pahala kita itu terlampau sedikit, maka neraka tempat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum. Orang yang ringan timbangannya itu, maka pada hari kiamat akan menjadi orang yang merugikan diri mereka sendiri. Jadi kata kawan baik ni, dia akan tolong kita waktu emergency. Maka Allah Ta'ala time tidak ada siapa-siapa yang akan menolong kita, dia akan tolong kita. Dia, sebab tu dia teman yang terbaik. Dah tak ada siapa nak minta tolong dekat dia. Ada satu cerita. Satu orang soleh, dia bermusafir daripada negeri Syam ke negeri Baghdad berseorangan. Dia bakal melintasi satu hutan yang cukup luas. Masuk dalam hutan tu, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Tiba-tiba malam pun datang, cuaca sangat-sangat. Pada ketika tu gelap gelita. Dia pun nak meneruskan perjalanan macam mana dalam keadaan gelap macam ni. Lalu dia pun subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, berhentilah di situ dan dia tidur. Sebelum dia tidur,
Dia melaksanakan solat, lalu dia tidur, lalu dia bangun di tengah malam untuk melaksanakan solat tahajud. Bangun nak solat tahajud, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, 2 rakaat bagi salam, tiba-tiba ada seekor binatang harimau berada di hadapan dia, betul-betul di hadapan dia. Dia tengok harimau tu pun tengok dia. Kalau aku lari, aku takkan mampu lari, dia lagi laju. Kalau aku lawan dengan dia, aku takkan mampu, dia lagi kuat. Nak buat apa sekarang ni? Dia pun sebut kepada harimau tadi, wahai harimau, kenapa kau datang ke sini? Kalau kau datang ke sini untuk mengganggu ibadahku, akan ku doa kepada Allah agar mematikan kau. Tetapi kalau kau datang ke sini atas perintah dari Allah untuk memakanku, makalah, aku tidak akan buat apa-apa. Harimau tu lari. Nak cerita kata Allah Ta'ala tolong, time tak ada siapa boleh tolong, Allah tetap tolong. Tu dia. Janganlah kutu pula makcik. Sagi tengok-tengok, na'udzubillah, jadi contohlah, masuk rumah tengok ular kapak berdiri. Kita pun, wahai ular, oh kemah balik baru ngaji malam ni. Tak payahlah ambil kapak lari dulu kan, macam mana ke telefon bomba. Ni dah buat kemah pula, iman kita bawah lagi. Masya Allah. Yang kata kawan baik ni, dia akan sentiasa menutup rahsia kita. Kita nak cerita rahsia, kita takkan cerita kepada orang sebarangan. Orang yang jenis suka bercakap-cakap, kita tak cerita kat dia. Kita cerita dekat satu orang yang khas, masalah kita ke, ataupun plan kita ke, segala rahsia kita simpan dekat dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, kalau dia bocor rahsia kita waktu tu, menangis kita, malu kita. Kalau dia nak jatuhkan kita, dia boleh buat. Tapi kita dah percayakan kepada dia, kita pun cerita apa yang kita nak cerita kepada dia. Dengan tanggapan kita, dia pasti akan menjaga rahsia kita. Di sana ada Tuhan Allah Ta'ala, yang dia mengetahui selok belok apa yang kita akan lalui dan yang kita sedang lalui dan kita telah lalui. Dan dia tahu apa yang terlintas dalam hati kita, dia tahu. Ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dia tahu. Makcik kata, ustaz ni nampak gaya macam lama lagi, nampak gaya ni. Dia tahu. Terlintas dalam hati tu. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dia tahu yang kamu sirkan, sembunyikan, dan yang kamu nyatakan. Dia tahu. Dia tak pernah bocor rahsia kita. Dia tak pernah bocor rahsia kita. Bahkan maksiat yang kita buat, kawan yang tidur dengan kita sebantal, yakni isteri kita pun tak tahu. Isteri yang buat maksiat sekian-sekian, buat dosa, suami dia tak tahu. Sebab itu kata ulama, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Allah. Lau kana lidzunubi rihun, kalau dosa itu ada baunya, siapa pun tidak mampu untuk mendekatiku. Hakikatnya Allah sedang tutup dan sedang tutup, bahkan sentiasa tutup. Allah tutup rahsia kita ni, sampai kita mati. Dan setelah kita mati itu, bahkan di hadapan Allah tu, Allah masih tutup rahsia kita. Waktu mana kita duduk depan Allah di padang mahsyar, seluruh pendengaran, seluruh penglihatan pada ketika itu, tidak ada yang dapat mendengar dan tidak ada siapa pun yang dapat melihat. Waktu tu kita dengan Allah sahaja, kita dengan Allah saja, kita dengan Allah ya waktu tu. Dalam keadaan Allah tidak bertempat, tidak berarah dan tidak berjihah. Allah tanya kita, "Ata'rifu dzamba kadza wahai fulan, kau tahukah dosa yang kau buat ni?" Ata'rifu dzamba kadza, kau tahukah dosa yang kau buat ni? Allah tanya satu-satu, kita pun sebut Tuhan. Aku tahu, aku buat wahai Tuhan, silap aku. Allah tanya lagi,
Dosa kedua ni kau buat ke? Dia kata, Tuhan, aku buat. Satu Allah sebut sampai dia kata apa? Wazanna annahu halak. Kata Nabi, hari itu dia yakin dia akan binasa, akan dihumbankan oleh Allah ke dalam neraka. Dia kata, mati aku kali ni. Allah sebut semua kesalahan dia, tapi tidak seperti apa yang dia sangkakan. Allah kata apa? Qad satartu laka alayka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Di dunia aku tutup rahsiamu. Siapa pun tak tahu dosa yang kau buat. Orang kata kau baik, orang kata kau soleh, orang lantik kau ketua kepimpinan masyarakat, orang lantik kau ketua JKK, ketua itu, ketua ni. Tapi kalau depa tahu, depa takkan lantik kau, depa akan hina kau, depa akan jauhkan diri daripada kau. Hakikatnya aku tutup, tapi dan sampai pada hari ini aku masih tutup dan aku ampunkan seluruh dosa kamu. Adakah kawan kita yang sanggup menutup aib kita sampai kita mati? Kalau ada, itu teman terbaik. Dan Allah Ta'ala bukan mengetahui zahir kita saja, bahkan yang terlintas dalam hati kita. Di sana kawan yang baik ni, sifat dia apa dia? Dia suka buat kita tersenyum, mengembirakan hati kita. Apa sahaja yang mengembirakan hati kita, dia akan cuba buat. Contohnya birthday kita, hari lahir kita. Dia buat surprise hari lahir kita. Kita pun dia kata apa? Meh masuk rumah Zat, pasal apa? Ada apa ni? Pasal apa? Gelap, karen tak ada tadi. TMBP potong. Oh ya ke? Kesian. Lepas tu nak buat apa lah rumah ni? Meh dah Zat kata nak tunjuk ni apa nama masalah cingki ni tersumbat. Kita pun masuk rumah, tengok lampu perang celak apa nama cerah. Tengok dengan belon apa semua. Rupa-rupanya dalam rumah tu ada 30 orang. Semua nasyid ramai-ramai. 1, 2, 3. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan. Dok, nama dia lah. Nama dia lah. Lepas tu dia pun satu ramai dari jauh bawa kek. Tu dia pun tengok. Apa buat agak aku? Ya Allah. Apa ni terharu. Teriak pula tang tu, feeling pula dah. Nah, kawan kita dia bagi hadiah. Hari lahir kita dia bagi hadiah. Dia ucap tahniah. Kemudian kejayaan kita, dia orang pertama yang ucap tahniah. Kita tak sedar di sana ada Tuhan yang tiap-tiap masa duk bagi hadiah kat kita, bagi nikmat, bagi kurnia kat kita. Setiap detik duk bagi nikmat kepada kita, kita tak perasan. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kamu cuba nak hitung pemberian Allah, hadiah Allah, kurnia Allah, tidak ada jumlah dalam matematik, kamu takkan dapat hitung. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala apa yang diberikan nikmat kepada kamu, semua adalah daripada Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Maka demikianlah Allah Ta'ala itu adalah teman kita yang terbaik. Segala sifat terbaik, segala sifat terpuji yang ada pada kawan kita, semuanya ada pada Allah. Dan itu sifat yang sempurna bagi Allah. Sentiasa menutup aib kita, sentiasa memaafkan kita. Kawan yang baik ni dia akan maafkan kita. Nah, kawan yang baik, kalau kawan kita tu kawan yang kurang baik, kita minta maaf dekat dia, dia sukar maafkan kita. Tapi kalau kata kawan baik, dia kata apa? Tak apalah, ada dosa kecil, kesilapan kecil je kau buat kat aku tu, tak apalah. Kita dah lama dah kawan. Dah lama dah kita kawan. Cukup-cukuplah, lupakanlah kisah silam. Kita buka buku baru. Di sana ada Tuhan Allah Ta'ala. Nah, kita buat maksiat ni guna dia punya nikmat. Maksiat tangan, siapa bagi tangan ni? Allah. Maksiat mata, siapa bagi mata ni? Allah. Nikmat telinga, dosa telinga, dengar orang mengumpat tu pun termasuk mengumpat tu. Orang yang mendengar umpatan, dia sama seperti orang yang mengumpat. Telinga dengar umpatan, dengar benda tak bagus, dengar benda tak baik, tanpa dia mencegah. Nikmat telinga siapa bagi? Allah. Tapi kita guna untuk lawan, untuk memaksiat pada Allah.
Kalau ada kawan kita yang buat macam tu kat kita, kita bagi duit dekat dia RM400. RM400 tu dia guna untuk jatuhkan kita, untuk hancurkan kehidupan kita, untuk memijak maruah kita. Kita akan kata kepada dia, harapkan pagar makan padi. Betul tak? Orang duk harap dekat dia, dia pijak kita, tak boleh harap. Maka Allah Ta'ala tak pernah sebut macam tu dekat kita. Nikmat hak duk bagi kat kita ni, kita buat maksiat dengan nikmat tu, tapi Allah sebut, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar, kata Nabi. Kamu buat dosa waktu siang, petang tiba dosa, malam Allah kata, mailah minta ampun ke aku, mailah minta ampun ke aku. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Buat dosa waktu siang, malam Allah tunggu. Buat dosa waktu malam, siang Allah dah mula tunggu. Allah sebut dalam ayat ni, ayat lain, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah Ta'ala nak terima taubat kita walaupun kita belum minta ampun pada Allah. Buat dosa, Allah sedang menunggu bilalah dia nak taubat pada aku. Nabi sebut apa? Fama zala yuhaddithuna hatta dhakara baban minal maghribi masiratu ardihi 40 atau 70 aman. Nabi cerita di sebelah maghrib. Maghrib ni barat, kita ni masyriq timur. Di sebelah maghrib, kata Nabi, ada satu pintu yang besarnya itu adalah 40 ataupun 70 tahun perjalanan. Namanya adalah pintu taubat. Pakcik cuba bayang Ustaz, pintu besar mana agak-agak. Kalau kita berjalan kaki 15 minit daripada satu tempat ke satu tempat lain, dan kalau ada pintu sebesar 15 minit perjalanan kita tu, agak-agak besar lah pintu tu. Siapa boleh angkat? Orang boleh angkat ke? Konkrit lah boleh angkat ke? Ni bukan 15 minit, 40 ataupun 70 tahun perjalanan. Nama pintu tu pintu taubat. Nak cerita, besar mana pun dosa kita, selama mana kita belum mati, mesti kita boleh masuk pintu taubat. Allah duk tunggu kita. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Maka kawan yang baik suka memaafkan kita. Allah Ta'ala sentiasa memaafkan kita, bahkan menunggu bilakah kita nak minta ampun kepada dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kawan yang baik, dia sentiasa, kawan baik ni dia bukan sentiasa tolong kita, dia tanya kita pula, ada tak nak minta tolong apa-apa? Ada tak perlukan duit tak saya nak tolong? Soalan tu payah nak jawab. Kalau makcik tanya saya lah, Ustaz perlukan duit tak makcik nak bagi? Saya kata perlu. Pertama saya nak bayar kereta, kedua nak bayar elektrik, ketiga nak bayar ayak, keempat saya nak bagi makan budak-budak tahfiz, kelima saya nak bawa depa ni bercuti nanti ni pi rehlah, keenam satu. Makcik kata menyesal pi tanya. Kawan yang baik ni dia akan tanya. Di sana Allah Ta'ala sebut dekat kita, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kamu ni lapar kan? Hampa lapar kan? Awak tak minta makan ke aku akan beri makan. Kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Hampa ni telanjang, hampa tahu tak hampa ni telanjang? Awak tak minta pakaian dekat aku bagi pakaian. Kullukum, kata Allah dalam hadis kursi, tukhti'una bil-lail wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Hampa ni dia buat dosa pagi, petang, siang dan malam, aku sedia nak ampunkan kamu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Balik kita kepada nasihat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik teman. Tak ada dah teman terbaik lebih daripada Allah. Dia tutup aib kita sampai kita mati. Dia sentiasa merahmati kita, beri surprise, beri hadiah, beri kurniaan tanpa kita sedar. Bahkan kita pun tak peduli dekat dia. Kita lebih peduli, terharu terhadap pemberian orang kat kita, tak pernah terharu pun pemberian Allah kepada kita. Dia juga sentiasa apa lagi? Mengampunkan dosa kita, bahkan menanti-nanti bila kita nak minta ampun dekat dia. Kadang-kadang dosa dengan orang kita tak boleh tidur malam, dosa kita dengan Allah tidur awal, doa tak baca.
Tuan-tuan pun sekalian, ini hakikat dia. Sewaktu kita susah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan kita. Dia kaedah dia macam ni. Nak Allah tolong kita waktu susah, waktu senang, jangan lupa Allah. Time kita kaya, jangan lupa Allah. Takut time muflis, diuji dengan kemiskinan, baru kita tergadah nak cari Allah Ta'ala. Kata Allah, kamu nak minta kepada aku, ingat satu, kata Nabi, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Cukup. Ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kau kenal Allah waktu senang, Allah kenal kamu waktu susah. Waktu kamu susah, dia takkan lupakan kepada kamu. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala, sewaktu kita perlukan pertolongan, Allah Subhanahu wa ta'ala ada bersama dengan kita. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Apa makna jaga Allah? Jangan buat maksiat, Allah Ta'ala akan jaga kita. Satu orang ulama yang bernama Al-Imam Abi Syuja', umur 100 lebih, semayang berdiri. Tadi saya pergi masjid Halim Syekh. Hari ni program saya penuh sikit. Daripada sebelum subuh tak balik rumah ini. Sebelum subuh kuliah duha Sungai Tani, khutbah Jumaat. Lepas tu ni kuliah maghrib apa semua ni. Sempat saya pergi Masjid Alim Shah tadi. Satu orang pakcik tu umur 90 lebih, bongkok solat berdiri. Saya katalah hati saya, aku umur 70 belum tentu mayang berdiri. Umur 90 lebih mayang berdiri. Ni Imam Abi Syuja' umur 100 lebih mayang berdiri, bahkan lama seperti orang muda. Mereka beritahu saya, ustaz jangan mayang baca lama sangat, okey? Habis-habis mayang tu doa turih ataupun wirid ringkas doa. Sebab pakcik tu dia tu mayang berdiri, ustaz jangan tarik masyari sangat depa sebut. Tu saya tambah. Jangan panjang sangat tu, feeling sangat tarik lagi. Pakcik belakang tu umur 90 lebih mayang berdiri, kesian kat dia. Saya pun ringkaskan mayang tadi ni, biasa-biasa lah. Aku tidak nak tarik 3 juzuk, tarik 3 ayat lah. Nak cerita, kata Imam Abu Syuja' 100 tahun lebih. Kemudian orang tanya, wahai Tuan Imam, macam mana kau boleh sihat macam ni sehingga tua? Dia kata, hafiznallahu fis sighar, nahfazullah fis sighar, hafizanallahu fil kibar, atau kama qala. Dia kata, maksud dia, waktu muda kami jaga Allah, waktu tua Allah jaga pula kami. Dia tak buat maksiat pada Allah. Mengapa dia sebaik-baik teman? Sebab apa Allah tu teman terbaik? Sebab dia tidak pernah binasa. Kawan kita ada satu masa dia takkan boleh tolong kita, ada satu masa dia letih, dia sakit sebagainya. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kelemahan yang ada pada kita tu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah sentiasa akan kekal dan terus kekal. Dia tidak pernah tidur, bahkan tidak pernah mengantuk. Setiap detik dia bersedia untuk menolong kita sekiranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak pernah hilang, dan dia tetap ada. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang hati mereka itu sentiasa mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang menjadikan Tuhan kita, yakni Allah, sebagai teman yang terbaik dalam hidup kita. Segala yang baik dari Allah, segala kekurangan daripada saya hakikatnya adalah dari Allah. Saya mohon ampun daripada Allah, mohon maaf daripada semua hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada malam ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والعصر إن الإنسان لفي خسر.